Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hashimah binti Sulaiman, pensyarah untuk subjek MPU 3122 Hubungan Etnik. Pada pagi yang indah ini, saya dan rakan pembentang saya akan membentangkan tajuk tugasan 3, iaitu Sejarah Penggubalan Perlembagaan Malaysia. Baiklah, kumpulan kami terdiri pada 2 orang sahaja, iaitu saya, Muhammad Nur Firdaus bin Ruslan, dan rakan pembentang saya iaitu Duratul Ain binti Muhammad Fauzi. Baiklah, ini merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan dan ceritakan berkenaan sejarah penggubalan perlembagaan Malaysia. Jadi boleh lihat di sini ada 7 isi yang akan kami bentangkan. Baiklah, masuk isi yang pertama iaitu konsep perlembagaan. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep perlembagaan? Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan itu yang disebut-sebut? Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Tanah Melayu, Perlembagaan Britain. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan. Baiklah, konsep perlembagaan ialah perlembagaan merupakan dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan menentukan bidang kuasa pemerintahan, bentuk sebuah kerajaan dan hak-hak rakyat. Perlembagaan menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah, dan perhubungan antara orang yang memerintah dengan orang yang diperintah. Baiklah, berdasarkan penerangan ini, perlembagaan boleh dikatakan sebagai satu dokumen bertulis yang mengandungi pelbagai peraturan. Baiklah, contohnya, pada zaman Kerajaan Melayu Melaka dahulu, terdapat Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Jadi itu merupakan salah satu contoh perlembagaan. Apakah yang terkandung dalam perlembagaan? Seperti yang disebut tadi, peraturan. Peraturan berfungsi, bertujuan untuk mengawal masyarakat daripada melakukan perkara-perkara yang di luar batasan. Dan juga selain mengawal masyarakat, ia juga melindungi hak masyarakat. Jadi boleh lihat di sini perlembagaan ini ada 2 tujuan yang utama. Mengawal masyarakat daripada melakukan perkara yang melampaui batas, contohnya jenayah, dan pelbagai lagi perkara-perkara lain yang boleh mendatangkan kerosakan kepada negara tersebut. Jika masyarakat tidak dibendung, tindakan-tindakan mereka yang melampaui batas seperti keganasan, teroris ataupun jenayah boleh mengundang malapetaka yang dahsyat dan menghancurkan sesebuah tamadun. Jadi atas sebab itu, perlembagaan telah dirangka oleh ahli-ahli masyarakat yang bijaksana, bertujuan untuk menjaga keharmonian sesebuah negara dengan cara mengawal masyarakat dan juga menjaga hak-hak mereka. Boleh lihat dia ada dalam poin yang ketiga, iaitu menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai pelbagai anggota negara itu. Contohnya, perlembagaan Malaysia ada memperuntukkan pelbagai bidang kuasa untuk setiap anggota negaranya. Contohnya, anggota tentera ataupun ketua tentera mempunyai kuasa-kuasanya dalam skop-skop yang tertentu. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa-kuasanya yang tertentu dalam bidangnya. Perdana Menteri mempunyai kuasa-kuasanya tertentu dalam bidangnya sahaja. Menteri Dalam Negeri, Menteri Besar di setiap negeri, setiap bidang kuasanya telah diperuntukkan dalam perlembagaan. Jadi ini yang dimasukkan dengan perlembagaan menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh anggota negara itu. Hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan hubungan antara orang yang memerintah dengan diperintah ialah hak-hak kita sebagai rakyat terkandung juga dalam perlembagaan itu. Contohnya, hak untuk menuntut keadilan terhadap diri orang yang dianiayai. Contohnya dalam kes-kes jenayah lah. Apabila seseorang melakukan jenayah yang menganiayai seseorang, orang yang dianiayai itu boleh menuntut bela haknya dengan menuntut keadilan yang terkandung dalam perlembagaan. Contohnya, menuntut keadilan supaya orang yang melakukan jenayah itu disabitkan dengan hukuman yang setimpal berdasarkan perlembagaan. Jadi boleh lihat sini, perlembagaan mengandungi pelbagai peraturan yang menyeluruh untuk mengawal masyarakat daripada melakukan perkara yang melampaui batas dan juga menjaga hak masyarakat itu juga sendiri, supaya apa? Supaya kedamaian negara itu dapat dijamin. Boleh lihat di sini garis masa perlembagaan persekutuan pada tahun 1877. Mula tahun 1877, Majlis Negeri Perak mengadakan mesyuarat pertama menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara.
Majlis Negeri Perak menggubal Undang-Undang Negeri Perak. Setelah itu, peranan ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Malaysia. Boleh lihat di sini, Negeri Perak merupakan pelopor dalam menggubal perlembagaan. Apabila sesebuah negeri atau negara itu menggubal perlembagaan bertulisnya, maka dapatlah dilihat dengan jelas bahawa negeri itu merupakan negeri yang bertamadun dan berusaha untuk menjadi negeri yang berdaulat. Jadi, Negeri Perak merupakan pelopor ke arah wawasan itu. Dan undang-undang di negeri-negeri Selat digubah oleh Majlis Ulangan Negeri. Kemudian, Penjajahan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah dibentuk. Kemudian yang terakhir ialah pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Tanah Melayu atau Suruhanjaya OREC. Disesuaikan dengan model Westminster, buka kuasa pada 31 Ogos 1957. Jadi ini merupakan garis masa bagaimana perlembagaan di Tanah Melayu ini terbentuk bermulanya dari Negeri Perak sehinggalah perlembagaan Tanah Melayu yang rasminya digunakan sejak negara kita merdeka. Baiklah. Jadi, mari kita lihat sejarah penggubalan perlembagaan di Malaysia yang bermula dari titik mana? Di manakah ia bermula? Titik permulaannya di mana? Baiklah. Titik permulaannya ialah bermula pada tahun 1946 apabila British ingin menubuhkan sebuah kesatuan yang dipanggil sebagai Kesatuan Tanah Melayu ataupun Malayan Union. Hal ini kerana setelah Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, British telah kembali semula ke Tanah Melayu untuk memerintah, iaitu pada tahun 1945. Jadi, akibat setelah British kembali masuk mengambil alih semula Tanah Melayu, pemerintahan Tanah Melayu ini, British telah secara boleh dikatakan secara senyap-senyap telah merangka satu plan untuk mengambil alih Tanah Melayu secara keseluruhan. Kerana setelah mereka meninggalkan Tanah Melayu apabila Jepun datang dan mereka kembali semula, kekuasaan mereka apabila mereka kembali semula itu telah hilang. Jadi apabila mereka kembali semula, mereka ingin mengambil kesemuanya, mengambil alih setiap aspek dalam pemerintahan Tanah Melayu pada ketika itu. Orang Melayu yang telah banyak kali dijajah sejak zaman kejatuhan Melayu Melaka telah tidak berpuas hati dan ingin menuntut bela, ingin menuntut kemerdekaan, ingin menuntut kebebasan mereka. Mereka tidak mahu lagi dijajah oleh mana-mana pihak. Mereka telah sedar akan betapa seksanya apabila dijajah. Hak mereka ditindas, kezaliman menimpa diri mereka dan mereka tidak bebas untuk membuat keputusan berdasarkan suara mereka. Jadi, pentadbiran British di Tanah Melayu bermula pada 5 September iaitu 1945 setelah Jepun menyerah kalah. Malayan Union atau Kesatuan Tanah Melayu merupakan cubaan British untuk membuka taraf negeri-negeri Melayu. British ingin memindahkan kuasa Raja-Raja Melayu kepada Raja Britain. Dengan tertubuhnya kesatuan ini, Tanah Melayu tidak akan lagi bernaung di bawah Raja-Raja Melayu, tetapi Raja Britain sepenuhnya dari segenap segi. Seperti yang saya terangkan tadi, apabila Malayan Union ditubuhkan, kuasa Raja-Raja Melayu telah hilang. Jadi, Tanah Melayu ini ditadbir oleh siapa jika kuasa Raja Melayu telah hilang? Ditadbir oleh Raja Britain di London ataupun di pejabat tanah jajahan. Hal ini menyebabkan Tanah Melayu akan menjadi tanah jajahan yang sepenuhnya yang akan hanya mengikut telunjuk Britain dan mengikut acuan Britain selepas daripada tertubuhnya Malayan Union ini. Kita boleh lihat dasar-dasar dalam Malayan Union ini, dasar-dasar yang dikuatkuasakan dalam perlembagaan Malayan Union ini yang sangat menindas kekuasaan Raja-Raja Melayu dan juga hak rakyat Tanah Melayu pada ketika itu. Yang pertama ialah menggabungkan 9 negeri dalam satu pentadbiran termasuk Melaka dan Pulau Pinang. Jadi mereka akan selaraskan satu semenanjung Tanah Melayu ini di bawah satu pentadbiran. Mereka akan selaraskan. Apabila mereka selaraskan, ini akan memudahkan kerja mereka untuk mentadbir Tanah Melayu, tetapi juga mengundang ketidakefisiensi. Yang kedua ialah Kabinet yang dilantik Raja Britain akan mengetuai Malayan Union. Jadi, seluruh semenanjung Tanah Melayu ini akan hanya mempunyai seorang ketua, iaitu Governor yang telah dilantik oleh Raja Britain. Yang kedua, Governor yang dilantik Raja Britain akan mengetuai Malayan Union. Raja-Raja Melayu dengan kuasa eksekutif dan perundangan, hanya memerintah perkara berkaitan Islam dan adat istiadat Melayu. Inilah merupakan taktik British sejak sekian lama dan ia digunakan sekali lagi dalam pembentukan Malayan Union. Raja-Raja Melayu
kehilangan kuasa mereka dalam dua aspek yang paling penting dalam sesebuah pemerintahan negara, iaitu eksekutif dan perundangan. Tanpa kuasa eksekutif dan perundangan, seseorang pemerintah itu tiadalah kuasa terhadap negeri di bawah takluknya. Begitu juga halnya dengan Raja-Raja Melayu pada tahun 1946 ini. Apabila kuasa eksekutif dan perundangan ditarik daripada mereka, mereka tidak lagi mempunyai kekuasaan untuk menentukan keputusan dalam bidang tersebut. Yang hanya mereka boleh kuasakan mengikut peraturan mereka ialah hal-hal berkaitan agama Islam dan juga adat istiadat. Namun begitu, walaupun mereka mempunyai kuasa perundangan dalam agama Islam dan adat istiadat, mereka dilarang sama sekali untuk memungut cukai ataupun zakat. Bayangkan zakat yang merupakan kutipan wajib bagi orang Islam yang berkemampuan dilarang untuk dikutip oleh orang Islam sendiri. Jadi apakah maksud ini? Maksudnya Britain bukan sahaja menakluk tanah Melayu, tetapi mereka juga akan menindas perkembangan Islam di tanah Melayu sekiranya kita terus dijajah pada waktu tersebut. Ini merupakan hanyalah permulaan. Apabila Raja-Raja Melayu yang merupakan ketua agama Islam di tanah Melayu tidak dibenarkan untuk mengutip zakat. Semua orang tanpa mengira bangsa dan kewarganegaraan yang lahir sebelum Februari 1942 layak mendapat kewarganegaraan Malayan Union. Ini merupakan suatu dasar yang tidak adil kepada penduduk jati tanah Melayu yang dilahirkan, membesar dan berjuang demi tanah Melayu di sini. Pemberian kewarganegaraan secara sembrono ini merupakan sesuatu yang tidak adil kerana mereka yang lahir di sini bukanlah menjadikan tanah Melayu ini sebagai rumah mereka. Mereka tidak akan berjuang untuk kebebasan tanah Melayu. Mereka tidak akan berjuang untuk kemakmuran dan kemajuan tanah Melayu. Mereka hanya akan berada di tanah Melayu sekiranya negara ini berada dalam keadaan aman. Namun, sekiranya negeri ini dilanda porak-poranda, mereka tidak akan berdiri untuk berjuang mempertahankannya, tetapi mereka akan lari kepada negara asal ibu bapa atau nenek moyang mereka yang mereka telah ada. Boleh dikatakan orang asing yang lahir di tanah Melayu pada ketika itu telah mempunyai rumah backup, iaitu pun negara backup mereka di seberang, dan hanya menjadikan tanah Melayu ini sebagai kewarganegaraan tumpang mereka. Sekiranya, saya jamin, sekiranya negara Melayu dilanda porak-poranda ataupun kekacauan, mereka tidak akan berdiri untuk berjuang mempertahankannya. Mereka akan lari daripada mempertahankannya, lari ke negara asal nenek moyang ataupun ibu bapa mereka. Ini sangat bertentangan dengan prinsip orang Melayu yang lahir, membesar dan mempertahankan tanah mereka sehingga ke titisan darah terakhir. Dan setelah Malayan Union ditentang, maka setelah tentangan itu begitu kuat, maka tertubuhlah Perlembagaan Persekutuan Melayu, Tanah Melayu 1948. Mari kita lihat apakah dasar-dasar yang terkandung dalam Perlembagaan Tanah Melayu 1948 ini. Ini merupakan suatu penambahbaikan yang lebih baik daripada Perlembagaan Malayan Union. Yang pertama, Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik menteri besar. Jadi kekuasaan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan. Raja Melayu merupakan raja bagi negeri itu dan merupakan raja yang berdaulat, mempunyai kekuasaan terhadap tanah dan rakyatnya, dan juga berkuasa melantik menteri-menterinya. Yang kedua, Sultan diperakui melalui Undang-Undang Tubuh Negeri. Maksudnya kekuasaan Sultan ini termaktub ataupun diperakui dalam Undang-Undang Tanah Perlembagaan tersebut. Hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera diperakui semua pihak. Jadi eksklusiviti atau kewarganegaraan Bumiputera dan orang Melayu ini telah dikembalikan. Tidak lagi dilaksanakan bahawa semua orang asing yang lahir di tanah Melayu akan mendapat kewarganegaraan, yang mana merupakan satu dasar yang tidak adil. Jadi hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera ini telah dikembalikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa yang dilindungi. Jadi apabila sesebuah negara atau tamadun itu memartabatkan bahasa mereka, maka akan berkembanglah sesebuah bangsa tersebut. Dan seterusnya, terakhirlah perkongsian kuasa antara kaum di tanah Melayu dijadikan teras kemajuan negara. Setelah melalui pelbagai zaman penjajahan, maka terbentuklah masyarakat majmuk di tanah Melayu ini yang dominannya terdiri daripada orang Melayu, orang Cina dan orang India. Maka
disebabkan komposisi yang majmuk dan unik ini demi menjaga keharmonian dan kemakmuran semua pihak di tanah Melayu, supaya semua orang boleh hidup dengan aman dan harmoninya di tanah Semenanjung ini, maka kekuasaan antara kaum di tanah Melayu telah diperakui dan dikongsi. Mereka juga mempunyai hak untuk memerintah bersama-sama dan juga hak untuk hidup secara aman dan damai, mengamalkan budaya dan agama masing-masing selagi tidak mengganggu ketenteraman sejagat. Maka formula untuk perkongsian kuasa antara kaum ini merupakan sesuatu yang penting supaya hak semua kaum dibela dan keharmonian negara kita dicapai dan dipelihara untuk generasi akan datang. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang saya, Dr. Ain. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Hashimah. Baiklah, saya Dr. Ain binti Muhammad Fauzi akan menyambung pembentangan daripada Muhammad Firdaus. Kita lihat Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Bagi memastikan negara kita ini sebuah negara yang merdeka, maka kita perlulah wujudkan satu negara yang ditakbir bawah undang-undang atau lebih dikenali sebagai peraturan. Maka berlakulah Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Kita lihat 6 isu yang saya boleh kenal pasti. Okey, isu yang pertama, Perlembagaan Malaysia ini dijangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya RIK yang telah melakukan kajian tahun 1956. Okey, apa itu Suruhanjaya RIK? Okey, Suruhanjaya RIK ini adalah Suruhanjaya bebas yang berperanan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu sebelum Tanah Melayu ini merdeka. Maka daripada nasihat Suruhanjaya RIK inilah berlaku Perlembagaan Malaysia. Jadi kita lihat bagaimana perlembagaan ini dikuatkuasakan. Perlembagaan ini berkenaan dia telah berkuat kuasa selepas kemerdekaan yang dicapai pada 31 Ogos 1957. Pengubalan ini dia berlaku dengan satu persidangan perlembagaan yang telah diadakan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956. Daripada tarikh kemerdekaan itu, maka negara kita ini bebas untuk mentakbir mengikut acuan kita sendiri, mengikut peraturan kita sendiri. Dan sebelum kita masuk isu keempat, kita dapat lihat Suruhanjaya RIK ini juga dipercadang supaya parti politik Perikatan Raja-Raja Melayu atau orang ramai untuk diterima cadangan mereka atau diterima pandangan mereka dalam menubuhkan Perlembagaan Tanah Melayu. Maka apabila Perlembagaan Tanah Melayu 1957 ini tertubuh, maka dalam perlembagaan tersebut terdapat semua kesepakatan yang dicapai oleh orang Melayu, Cina dan India disebabkan Suruhanjaya RIK ini telah berjaya untuk menerima cadangan dan pandangan dari pihak yang berbagai kaum di antara Melayu, Cina dan India. Maka Perlembagaan Tanah Melayu 1957 ini melihat kepada semua aspek, tidak kira bangsa Melayu, bangsa Cina dan India. Daripada itulah kita berlakunya negara kita ini stabil dan berlaku pembinaan bangsa. Yang dikatakan pembinaan bangsa ini adalah satu matlamat yang kita nak capai dan adalah satu pemuncak kejayaan sebuah negara dalam memastikan pentadbirannya berjalan lancar. Jadi kita tengok isu yang kelima. Perlembagaan Malaysia 1957 ini juga dia telah wujud disebabkan manifestasi kontrak sosial yang unik dan tidak terdapat di negara lain. Okey, apa yang dinamakan kontrak sosial ni? Kontrak sosial ni adalah salah satu hak kewarganegaraan dan hak yang kita terima melalui secara langsung. Jadi Perlembagaan Malaysia 1957 ni kita tak ada tengok di negara lain sebab di Malaysia ni lah adalah kita tengok berbagai kaum di antara Melayu, Cina dan India dan kita mengambil semua hak mereka ini dan jadikan dalam Perlembagaan Malaysia 1957 dan wujudlah kontrak sosial. Sebentar lagi saya akan tunjuk apa kontrak sosial yang kita telah adakan dalam Perlembagaan Malaysia 1957. Tapi ada arah sekali apabila berlakunya pewujudan kontrak sosial ini, kita akan cuba lihat konsep
Roko. Apa konsep roko tu? Nikmat untuk sesuatu nikmat. Maksudnya kita memberi dan kita juga menerima. Maksudnya bahasa lain memberi cadangan dan kita juga menerima. Dan mereka memberi dan mereka juga menerima kita punya cadangan. Itu dah dimaksudkan konsep quid pro quo. Okey, konsep quid pro quo ni adalah salah satu landasan dan tujuan dunia bagi kita nak seimbangkan tuntutan hak masing-masing. Kita nak hormat hak menyeimbangkan yang dimiliki oleh kaum lain. Disebabkan konsep ini juga negara kita ini masih berada dalam keadaan yang harmoni dan tidak berlaku peperangan sebabkan kita menerima dan kita terima seimbangkan tuntutan hak masing-masing, tidak kira bangsa Melayu, Cina dan bangsa India. Baiklah, kita teruskan. Disebabkan perlembagaan Malaysia ini wujud, kita tidak boleh mereka sesuatu. Oleh itu, terdapat ciri-ciri asas yang telah dicadangkan oleh Tun Muhammad Hussein 1997. 1990. Terdapat 7 ciri-ciri asas. Yang pertama, kita lihat perlembagaan ini mengasaskan Malaysia sebagai sebuah persekutuan. Okey, apa yang dimaksudkan persekutuan ni? Okey, persekutuan ni adalah salah satu bukan saya. Persekutuan ini adalah salah satu kesatuan yang kita terdiri dari sebilangan negeri atau rantau, di mana pentadbiran kita sendiri ini bersatu dengan pentadbiran pusat. Maka kita punya negeri atau rantau tu saling antara satu sama lain, pentadbirannya saling connection, saling berhubung untuk menjadi sebuah negara yang harmoni. Jadi kita lihat yang kedua, sebagai negara raja perlembagaan. Perlembagaan ini adalah salah satu pemerintahan di mana negara tersebut diperintah oleh raja dan pemerintahan tersebut perlu berlandaskan kepada raja sahaja. Kita tidak boleh membuat sesuatu, maksudnya kita kena taat kepada raja. Yang ketiga, perlembagaan Malaysia ini juga sebagai negara demokrasi berparlimen. Yang keempat, parlimen menuntut Islam sebagai agama rasmi. Yang kelima, memperuntukkan ketinggian perlembagaan. Untuk enam, memperuntukkan pengasingan kuasa ketiga-tiga cabang kerajaan. Okey, ketiga-tiga cabang kerajaan ini setelah saya buat carian, terdapat 3 cabang. Yang pertama, eksekutif. Okey, eksekutif ini kita lihat daripada segi pemerintahan, cabang pemerintahan. Yang kedua, kita lihat daripada segi legislatif, iaitu kuasa perundangan. Dan yang ketiga, judisiari, iaitu kita lihat kepada kuasa kehakiman. Jadi pengasingan kuasa ketiga-tiga cabang yang pemerintahan, perundangan dan kehakiman ni dia berasing, dia tak dicampur adukkan dalam sesebuah kerajaan. Yang terakhir sekali, perlembagaan Malaysia ni juga kita kena peruntukkan sebuah badan kehakiman yang berasingan dan bebas daripada kawalan parlimen dan eksekutif. Maksudnya jabatan Perdana Menteri, jabatan kabinet dan sebagainya ni ada dasar masing-masing dan ada peraturan masing-masing. Kalau kita nak mengekalkan Malaysia ni sebuah negara yang bersatu padu. Jadi campur aduk antara dasar dengan peraturan ni tidak boleh campur adukkan. Jadi kita kena asingkan. Itu antara 7 ciri asas yang dicadangkan oleh Tun Muhammad Hussein berkaitan dengan perlembagaan Malaysia. Okey, sekian saya cakap sebentar tadi. Saya nak jelaskan apa kontrak sosial dalam perlembagaan yang telah dicadangkan oleh Suruhanjaya itu. Okey, terdapat 5 kontrak sosial dalam perlembagaan Malaysia kita. Yang pertama, kita jadikan bahasa Melayu. Mungkin kita, maksud saya, perlembagaan tersebut ni ada dilihat kepada bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebanggaan. Yang kedua, agama Islam ini sebagai agama persekutuan. Yang ketiga, hak keistimewaan orang Melayu. Yang keempat, kedaulatan raja-raja dan sultan Melayu. Yang terakhir sekali, taraf kerakyatan melalui prinsip Jusali. Okey, saya petik daripada kata-kata Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Okey, dalam itikat ini banyak berkaitan dengan orang Melayu ini menerima cadangan, menerima cadangan bukan orang Melayu.
Kita lihat, saya nak ambil highlight di sini. Okay. Sungguh pun ada jaminan hak istimewa untuk orang Melayu dalam perjanjian tersebut, tapi kita ni tidak sekali-kali mencegah dan menyekat bangsa bukan Melayu ini daripada mencapai kesenangan dan kejayaan. Nak kata di sini, perlembagaan persekutuan yang telah dibuat ini tidak melihat kepada hak Melayu sahaja, walaupun hak kita ni boleh dilawan dan boleh kita letakkan dalam perlembagaan. Tapi disebabkan Malaysia ini rakyat yang berpilihan kaum, maka di dalam perlembagaan kita telah meletakkan juga hak-hak orang bukan Melayu dan negara kita ini mencapai kesenangan dan kejayaan. Okay. Yang terakhir sekali dalam pengembangan perlembagaan, kita lihat perlembagaan Malaysia 1993. Okay. Maaf. Okey, perlembagaan Malaysia 1963 ni terdapat 4 perkara yang akan saya bincangkan. Okey, perlembagaan Malaysia 1963 ni masih boleh diterima pakai dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Malah, perlembagaan Persekutuan Malaysia ni juga kita telah isytiharkan pada hari Malaysia, iaitu pada 16 September 1963. Dan daripada perlembagaan ini terdapat 12 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Yang ketiga, perlembagaan Malaysia ini juga disebabkan diisytihar pada 16 September iaitu Hari Malaysia, maka dari situ Sabah dan Sarawak juga mendapat peruntukan tambahan dalam perkara 161. Yang itu saya akan jelaskan sebentar lagi apa perkara 161 ini yang telah diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. Dan terakhir sekali, kesimpulannya, keseluruhan peruntukan perkara bahagian serta jadual dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini kita boleh digunakan pakai dalam perlembagaan Persekutuan 1963. Jadi kita lihat apa perkara 161 berkaitan dengan Sabah dan Sarawak ni. Okey, perkara 161 berkaitan dengan Sabah dan Sarawak ni, kita lihat yang utama. Okey, perkara 161 utama ni saya highlightkan bahawa penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda di Sabah Sarawak diberi kelonggaran. Maksudnya, kita lihat poin yang kedua. Okey, bahasa Inggeris ni boleh guna sebagai bahasa rasmi jika negara Sabah dan Sarawak ni mencapai 10 tahun selepas tarikh kemerdekaan negeri. Maka bahasa Inggeris tu boleh digunakan sebagai bahasa rasmi dalam negara tersebut. Okey, kita lihat pula dalam 6161 ini juga meletakkan bahawa kedudukan istimewa kepada anak negara Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, 161B iaitu sekatan kepada bukan pemerhati hak untuk menjalankan amanah di bahagian mahkamah di dalam negeri Sabah dan Sarawak. Maksudnya di sini, hak untuk yang bukan pemerhati ini untuk nak jalankan amanah di bahagian mahkamah akan disekat kerana diutamakan kepada orang-orang negeri Sabah dan Sarawak. Yang terakhir sekali iaitu 161A yang memberikan perlindungan kedudukan dari segi perlembagaan kepada negeri Sabah dan Sarawak. Oleh itu dapat saya simpulkan perkara 161 ini memfokuskan kepada Sabah dan Sarawak, di mana hak kepada mereka juga kita beri dan melalui konsep kontrak sosial dan konsep quid pro quo yang telah saya bincangkan sebentar tadi, di mana hak sama rata telah diberikan walaupun negeri Sabah dan Sarawak tersebut jadi semenanjung. Baiklah, yang terakhir sekali kita sudah sampai ke penghujung pembincangan saya. Okey, dapat saya simpulkan bahawa walaupun pada peringkat awal pengembangan perlembagaan ini tidak menjurus kepada kesepaduan rakyat, tetapi kita lihat selepas perubahan tersebut ada dapat bantahan, maka berlaku perubahan
Disebabkan perubahan tersebut, kita telah mencapai sebuah perlembagaan Malaysia yang dikatakan sebagai satu manifestasi pemufakatan serta perkongsian pembentukan negara secara keseluruhan. Itu setelah saya bincang bersama Firdaus dan saya melalui perbincangan yang kami bentangkan, itu dapat kita lihat bagaimana daripada sejarah pembumpalan perlembagaan itu bermula daripada Menara William, seterusnya kepada Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang telah dibincangkan, terus seterusnya ke kemerdekaan 1997 dan ada sekali perlembagaan Malaysia 1993 hingga sekarang. Itu dapat saya rumuskan bahawa daripada sejarah pembumpalan perlembagaan ini, kita seharusnya bersyukur kerana bermulanya daripada perlembagaan ini kita dapat hidup dalam Malaysia yang berharmoni, yang bersatu padu, tidak berlaku peperangan kerana daripada perlembagaan ini juga rakyat Malaysia ini dapat membentuk negara yang terjamin kesejahteraan dan keselamatan semua warga negara kerana rakyat Malaysia itulah adalah salah satu asas terbentuknya perlembagaan apabila pengorbanan yang telah kita lakukan oleh rakyat Malaysia itu menerima semua hak walaupun hak bukan Melayu. Okey. Ini merupakan rujukan yang telah kami ambil untuk kami rujuk dalam pembentangan kami. Okey, saya berharap semoga pembentangan kami ini mendapat manfaat secara sedikit bagaimana bertubuh perlembagaan persekutuan. Okay, setakat itu sahaja pembentangan daripada Muhammad Firdaus dan saya, Robert Ain. Sekian, terima kasih.